Islam telah tersebar luas dan negara gagahan Islam telah banyak hingga ke negara bukan Arab, budaya dan tradisi asing turut mempengaruhi ajaran Islam. Justru ulama waktu itu mencari jalan untuk membentuk tafsiran Al-Quran menjadi ilmu tersendiri agar ia mudah dipahami oleh pelbagai bangsa dan masyarakat. Jadi atas keperluan semasa, maka tafsir itu juga, tafsir Al-Quran kena disesuaikan. Sebab tu kalau kita tengok sini kan, sepatutnya tafsir yang baru ni dia kena tengok, nak tunjuk bahawa Al-Quran itu suatu wahyu yang hidup, yang sesuai dengan sepanjang zaman. Patutnya kena ada tafsir baru yang bercerita tentang komputer, perkembangan baru. Kalau kita dudukkan tafsir lama, seolah-olah macam ilmu Islam itu rigid, tak tidak. Sedangkan Islam dia sebut pun Islam ini mampu berdepan dengan semua lain. Jadi kalau tak dijawab persoalan baru, jadi di sini patutnya kalau ada tokoh-tokoh baru yang boleh menghasilkan tafsir. Yang akhir sekali kita tengoknya tafsir Ibnu Katsir. Dia akhir sekali kan. Lepas tu macam tafsir kod Melayu kita ni Hamka. Dan sekarang ni Hamka tak ada siapa dia petika ada tafsir dia. Dia ada tafsir, ada orang petika tafsir. Tak ada lagi setakat petika kecil biasa lah. Dia kata bahawa dia ni tafsir yang tidak layak, tak ada. Kita pergi mula di kawasan Nusantara kita. Baik, kalau tengok sini pun dia mencari jalan nak buat satu ilmu tafsir kerana supaya boleh dipahami bangsa dan masyarakat. Ulama pertama yang berusaha ke arah penulisan tafsir dalam bentuk buku ialah Mujahid bin Tabi'i. Kemudian muncul para ulama lain yang berusaha mengumpulkan tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang asalnya berselerak, yang berada di tempat yang berbagai-bagai. Kalau begitu pada masa ini kitab tafsir ni tidak ada secara khusus. Dia dulu dari ilmu lain. Misalnya jumpa ayat ni, dia tafsir ayat ni, tafsir ni. Jadi supaya hadis juga, dia tidak ada satu buku khas. Antara ulama yang terlibat dalam usaha ini ialah Sufyan ibnu Uyainah, Waqi' ibnu Jarrah, Syu'bah ibnu Hajjaj dan Ishaq ibnu Rahawai. Kurang daripada wilayah Islam yang telah tersebar luas, para sahabat terkemuka telah berpindah ke kota-kota yang baru dibuka. Ini menyebabkan munculnya beberapa aliran yang dipimpin oleh mereka khususnya dalam bidang tafsir. Jadi bila dia pergi kepada satu tempat tu, maka dia macam terpengaruh dengan tempat dan wilayah Islam yang baru, maka dia cuba mentafsirkan Al-Quran mengikut kehendak masa itu. Tapi asal itu dia kena pegang dengan hadis, dia kehendak murad ataupun kehendak sesuatu ayat itu tidak boleh disamakan, tapi sekadar untuk menjawab persoalan semasa. Okay. Di Mekah, madrasah tafsir telah diasaskan oleh Ibnu Abbas, masa sahabat lagi kan. Antara murid Ibnu Abbas ialah Mujahid ibn Jabr. Sebab itulah Mujahid jadi ahli tafsir hebat. Generasi tabi'in sebab dia anak Ibnu Abbas. Atha ibnu Abi Rabah, Ikrimah maula Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan Tawus ibnu Kasan al-Yaman. Di Madinah pula madrasah tafsir diasaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Antara murid beliau yang terkenal adalah Zaid bin Aslam, Abu al-Aliyah dan Muhammad ibnu Ka'ab al-Qarazi. Di Kufah, madrasah tafsir diasaskan oleh Abdullah bin Mas'ud, ini sahabat juga, Ibnu Mas'ud. Ia dianggap sebagai asas kemunculan ahli ra'yi. Ahli ra'yi ini ahli yang berdasarkan kepada fikiran. Antara murid Ibnu Mas'ud ialah Al-Qamah ibn Qais, Al-Aswad bin Zaid, Ibrahim al-Nakhai, Ubaidah bin Amr al-Salmani dan Masruq Ibn al-Ajdad. Nama-nama tersebut merupakan ahli tafsir terkenal dalam kalangan tabi'i yang muncul di berbagai kota Islam pada waktu itu. Menyusul selepas kemudian ialah generasi tabi'in. Lepas pada dia panggil tabi'in. Dia ini tak dengan sahabat. Tabi'in ini pula tak dengan Nabi, dengan sahabat. Nampak tak? Sahabat dengan Nabi.
Tabi'in dengan sahabat tak ada dengan Nabi. Ada generasi pula tabi'in dengan tabi'in tak ada dengan sahabat. Antara ahli tafsir dalam kalangan tabi'in yang paling terkenal ialah Mujahid bin Jabal, ialah Sa'id bin Jubair. Hal ini dapat dibuktikan melalui ungkapan Imam An-Nawawi yang mengatakan apabila kamu sudah mengetahui tafsir Mujahid, maka ia adalah memadai bagi kamu. Jadi kalau nak faham satu ayat, kata Imam An-Nawawi, kalau Mujahid kata lagu tu boleh cari orang lain. Bukan Mujahid itu Sarawak ni. Antara lain juga sebagaimana ungkapan Sufyan Ats-Tsauri. Ambillah tafsiran daripada 4 orang ulama tafsir. Tengok Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak, 4 orang. Apa yang ketara di zaman tabi'in, satu perkembangan baru berlaku, iaitu mulanya menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu tafsir ialah unsur-unsur Israiliyah. Tengok. Itu kena jaga Quran Esau. Hadis dia tak jaga. Quran itu pasal jamin dia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami akan jaga. Sebab tu Quran sebut di huruf pun tak boleh nak pindah tahu selalu. Tapi hadis disuruh kita pandai-pandai dalam menjaga hadis, pandai-pandai dalam menjaga tafsir. Kalau hadis masuk hadis palsu, tafsir masuk kisah Israiliyah. Nanti dia baca dalam tafsir macam-macam kisah Israiliyah. Siapa pernah menjelai pakai dalam laut jumpa mata kuali, kalau Israiliyah. Okey, ekoran daripada ramai golongan ahli kitab yang memeluk Islam. Ahli kitab orang Yahudi, bila dia masuk Islam, dia bawa cerita dia dalam. Maka golongan tabi'in menukil mana ambil daripada cerita-cerita daripada mereka, terutama daripada Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Al-Habar, Wahab, Ibnu Munabbih dan Abdul Malik, Ibnu Abdul Aziz, Ibnu Juraiji. Ini orang-orang apa ni, ahli kitab Yahudi yang masuk Islam. Cerita-cerita Israiliyah tersebut diselipkan dalam penulisan tafsiran mereka. Pencemaran. Yang pencemaran dalam disiplin ilmu ni berlaku dari dulu lah. Bukan dulu ni pertama, sebab tu lah ulama kena saring semula. Jangan berpada dengan kitab anda. Ni kadang-kadang tengok kitab Al-Quran ni, apa punya kitab ni dia kata. Kita royak, Imam Nawawi kata tak ni, cara Imam Nawawi ni kita ada lah. Tu yang baik, bebal bagi kita. Dia ni pegang waktu sudah, tak pegang kening. Baca putih tu. Dia kena tahu kisah Israiliyah masuk ke dalam ni. Antara ulama tabi'in yang menghasilkan kitab tafsir adalah As-Saudi, Ibnu Juraiji dan Maqatil. Zaman tabi'in bermula kurun ketiga Hijrah. Dengan tabi'in yang kedua, makna 100 tahun sampai ke 200 tahun. Lepas 200 tahun, kan? Maknanya 201 tu kan? Start daripada kurun ketiga tu, asli tu start tabi'in. Zaman ini kemunculan beberapa aliran lebih hebat, ekoran wilayah Islam makin berkembang dan sampai perlu lepas. Para ulama tabi'in itu gigih dalam usaha menyempurnakan lagi bidang tafsir Al-Quran. Kita tengok sini memang Tuhan buat sengaja untuk kita lagi. Dia buat masuk hadis palsu, dia buat masuk Israiliyah, kan? Tujuan yang nak suruh ulama yang lagi je. Ada ulama buat gigih betul saring suruh tu menulingkan benda tu. Kalau esok dia jaga. Kalau esok tu pelunggu. Kalau lain dia tu mencari sendiri, muslim sendiri. Namun kitab tafsir yang wujud pada zaman ini adalah ekoran daripada penyusunan kitab-kitab tafsir di zaman tabi'in. Cuma disusun dengan lebih teratur oleh para ulama tabi'in. Mereka telah mulai menulis tafsir yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah Al-Quran. Antara lain, di dalam kitab-kitab tafsir tabi'in, majoritinya mengandungi perkataan-perkataan sahabat dan para tabi'in. Sebab nak faham satu ayat tu, kalau tidak ada hadis, kita tengok macam-macam mana sahabat menghuraikan satu ayat. Kalau tak ada sahabat, tabi'in.
Antara ulama tabi'in, ingat ni generasi keempat ni. Ketiga, sahabat generasi pertama, tabi'in generasi kedua, generasi ketiga, tabi'in. Yang terkenal menghasilkan kitab tafsir ialah Al-Waqidi, Al-Allam Ibnu Jarir At-Tabari. Ni dah kitab tafsir dia pakar sama Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ni guru, dia generasi ketiga dah. Tabi'in, tafsir At-Tabari dia panggil. Hidup sampai hari ni tafsir dia. Pada peringkat ini, kitab tafsir At-Tabari merupakan kitab tafsir mutaqaddimi yang paling besar yang wujud hingga kini sampai hari ini. Nama asal tafsir At-Tabari ialah Jami'ul Bayan. Ibnu Jarir At-Tabari telah menulis tafsirnya dengan kaedah-kaedah salaf, iaitu pentafsiran berdasarkan hadis serta takwilan yang diperolehi daripada sahabat kisah ijtihad sendiri. Manhaj pentafsiran tabi'in ialah pertamanya mereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Dia tengok nak tafsir ayat ni, cari ayat lain. Kemudian mereka merujuk kepada penjelasan Rasulullah yang mereka terima menerusi riwayat sahabat. Mereka juga bersandar kepada pentafsiran para sahabat. Di samping itu mereka mengambil juga pandangan ahli kita yang masuk Israel ni, orang Yahudi yang telah pun masuk Islam. Sebab dia akan ambil kitab-kitab dari Taurat dia. Akhirnya para tafsir dari kalangan tabi'in itu berpegang kepada apa yang dibukukan oleh Allah terhadap mereka melalui ijtihad dan pemikiran mereka. Ijtihad maknanya dia guna idea, betul-betul guna idea, tetapi berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Hadis. Sebab ijtihad ni kan sebenarnya kan sepatutnya kita kena galak. Sebabnya Nabi jamin ijtihad ni kalau betul boleh sabar. Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wahid. Falahu ajran. Siapa dia berijtihad tiba-tiba ijtihadnya betul, falahu ajran, boleh dua pahala. Wa idza aqta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihad tu salah boleh tu tak dosa. Salahnya ijtihad tu benar. Jangan ijtihad kita. Kalau yang tak tahu mana hadis tahu, dia fikir sendiri, bagi pendapat saya bukan ijtihad. Okay. Apanya ketara dalam kalangan tabi'in dan tabi'in ialah terdapat perselisihan di dalam persoalan yang melibatkan ijtihad. Nama lagi ijtihad. Tidak serupa pala orang, tak serupa pala orang. Tapi kita kena ingat bahawa kedua betul. Asalkan dia tu metodologi ijtihad. Sebab itulah timbul mazhab. Timbul dalam mazhab ni. Imam Hanbali sepatu dia tak buat mazhab lain. Sebab dia ada murid Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i pula ada murid Imam Malik. Sebab Imam Hanbali dia kata betul lah Imam Syafi'i itu apa yang difatwakan oleh dia, tapi aku rasa ada benda kena backing. Aku buat mazhab sendiri. Ada tak? Dengan tidak melekingkan Allah pun Syafi'i. Sebab Syafi'i pun sebut dipegang oleh Imam Hanbali, Imam Ahmad. Tu dia sebut Imam Syafi'i. Iza sahal hadis khilafu qawli fa'malu bil hadis watruku qawli fahuwa madhabi. Apabila menjumpa hadis sahih, akan jadi bisa begini. Khilafu qawli, bertentangan dengan pendapat. Watruku qawli,